Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah bangkit kawal emosi yang terjejas. Saya kira ini satu topik yang cukup sesuai sebenarnya. Kalau kita melihat kepada perkembangan semasa, kita masih lagi mengalami pandemik COVID-19 dan baru-baru ini pula negara dilanda banjir, dan kita tahu bahawa kedudukan ataupun bencana banjir ini sebenarnya masih lagi menjadi ancaman di beberapa buah negeri. Jadi kita harap topik ini mungkin akan memberikan sedikit suntikan kepada mereka yang mungkin terlibat dalam bencana banjir dan juga yang mungkin juga menjadi mangsa kepada pandemik COVID-19. Mungkin ada saudara mara ataupun keluarga yang terlibat. Baik, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Puan Anita Abu Bakar yang merupakan Presiden dan juga pengasas Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental ataupun MIASA. Jadi Puan Anita, apa khabar? Alhamdulillah. Encik Syarkawi macam mana? Alhamdulillah. Puan nampak selesa sikit bila boleh berada di studio, kan? Betul. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari yang merupakan pakar perunding kanan sekretari di Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Saya suka jaket yang Prof pakai. Terima kasih. Rasa tadi macam nak pinjam sebenarnya. Baik, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting ini, tetapi kepada anda yang mungkin juga teringin untuk bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang akan kita bincangkan nanti, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda, 0326979768 dan juga 0326979767. Baik, saya mulakan dulu dengan Puan Anita. Kita selalu dengar orang berkata sebenarnya Puan, berat mana mata memandang, berat lagi bau yang memikul sebenarnya. Dan kita tahu akibat daripada pandemik COVID-19, akibat daripada banjir yang berlaku, bencana banjir yang berlaku baru-baru ini, banyak pihak sebenarnya yang menerima kesan ataupun impak, dan ramai jugalah yang mungkin menghadapi masalah dari segi psikologi, dari segi mental dan sebagainya. Mungkin Puan ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu ini, Puan. Betul. Terima kasih Encik Syarkawi. Sebenarnya apabila kejadian bencana alam berlaku ataupun kita berada dalam pandemik COVID-19 masih lagi tahun ketiga, sudah tentu ini memberikan impak ya kepada kesihatan mental individu, tidak kira semua lapisan masyarakat sebenarnya. Dan apa yang perlu berlaku sebenarnya apabila bencana seperti ini terjadi, sebenarnya kita perlu memberikan akses kepada sokongan emosi, perkhidmatan kesihatan mental dan intervensi cepat sebenarnya. Kerana kalau tidak, ia juga boleh orang kata menjejaskan orang individu boleh mendapat, contohnya mungkin PTSD, acute stress disorder, mungkin perasaan bimbang, stres yang amat tinggi dan sebagainya. Jadi intervensi perlu diberikan secepatnya mungkin. Bila kita sentuh tentang intervensi, barangkali menarik juga lah Prof, daripada pengalaman Prof sendirilah. Saya tahu Prof bertugas di salah sebuah hospital, dan sudah tentulah bila bercakap tentang sebagai seorang sekretaris, ramai tak sebenarnya yang menjadi mangsa sebenarnya ataupun menghadapi masalah ini, Prof? Okey. Terima kasih terima kasih kepada Bernama TV juga memberi ruang untuk berkongsi dengan topik penting ini dengan musibah yang kita lalui kebelakangan ini. Jadi melihat kepada trend pesakit, memang kita dapat merasakan bebanan pesakit yang mendapatkan rawatan jumlahnya makin meningkatlah, di mana kita dapati mereka terutama apabila ada COVID hari itu sudah ada macam satu trend di mana banyak orang melalui, macam contohnya kalau dia ada kemurungan, kenapa dia ada kemurungan, contohnya hilang kerja dan sebagainya, dan ataupun kerisauan, anxiety. Bagi kita anxiety dengan kemurungan itu dua jenis yang berbeza lah, sedikit berbeza. Dan juga
disebabkan itu macam kemudian dengan bencana banjir ni kita lihat mungkin ada kes-kes seperti tadi yang dah dikatakan oleh Puan Anita ni lah, macam post traumatic stress disorder ataupun acute stress disorder, kerana musibah yang datang tu macam tak diduga dan elemen yang berikutnya mengancam nyawa dia, ataupun macam ada yang kehilangan ahli keluarga contohnya, ataupun keadaan yang dilalui itu terlalu menakutkan contohnya, masuk dalam air yang tinggi contohnya, walaupun kita mungkin dapat melalui keadaan itu sebab ada rescue dan sebagainya, tetapi kesan mental tu boleh tinggal dalam fikiran kita sebab mungkin kita hampir lemas dan sebagainya. Jadi ataupun ada ahli keluarga kita yang juga melalui keadaan yang sama. Jadi ini boleh, itu yang kita panggil post traumatic stress disorder tu contohnya, ataupun acute stress disorder. Tetapi kalau dilihat yang ini lebih kepada elemen acute maksudnya tak jauh daripada kejadian tu lah, mungkin dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu macam tu. Sebab dia dah berlipat ganda kan Cik Syarawi, sebab pandemik ni pun faktor-faktor penyumbang dah banyak, faktor-faktor risiko sudah pun meningkat, tambah pula dengan bencana, harta benda musnah, kehilangan ahli keluarga kan, dia juga meragut banyak nyawa kali ni ya. Salah satu orang kata bencana alam banjir paling teruk dalam 100 tahun. Jadi apabila kita ni orang kata dalam keadaan begitu, lambat mendapat bantuan lambat sampai contohnya. Jadi benda ni semua orang kata membuatkan kita rasa takut. Jadi kesannya adalah sekarang ini mungkin individu-individu yang terkesan ini bila nampak awan gelap je dia dah jadi takut. Bila hujan guruh, bunyi guruh je dia jadi takut. Jadi sebab tu kita perlukan sokongan emosi ini diberikan, kita perlukan intervensi ini supaya kalau tak nanti dia berlarutan, dia meletup, dia jadilah penyakit mental yang lebih serius. Macam mana kita nak tahu Prof, seseorang itu ada masalah emosi dan juga mentalnya terganggu? Macam mana kita boleh mengenali seseorang itu melalui pengalaman yang macam biasa yang saya lihat lah, saya kata kategori pertama kita kata macam kesihatan mentalnya terganggu, satu lagi penyakit mental, dua ni perkara yang sedikit berbeza. Jadi kita mulakan dengan kesihatan mental yang terganggu tadi. Contohnya kesihatan mental terganggu ni biasanya orang tu mungkin menjadi perubahan tingkah laku biasanya. Contohnya dia jadi, selalunya dia jenis cool, dia jadi baran contohnya, ataupun sebaliknya juga, dia ni jenis ceria orangnya tapi jadi pendiam. Jadi itu kelakuan yang mungkin kita boleh nampak atau sendiri dapat merasakan perubahan tu. Tetapi mungkin ada juga yang lebih ekstrim, merasakan dia sukar nak keluar daripada keadaan itu, macam terperangkap contohnya dalam situasi tersebut lah, rasa macam tak ada harapan. Itu dah macam keadaan yang agak serius lah. Selain daripada itu, dia mungkin ada risau, sikit-sikit dia akan fikir benda-benda yang boleh merisaukan. Jadi senang saya kata macam risau ataupun menyebabkan susah hati, semua ni dia fikir yang negatif banyak. Jadi bila keadaan kita tertekan, kita banyak fikir negatif, dan yang negatif ni lah yang akan langkah pertamanya dia akan mungkin mengganggu kesihatan mental tadi. Jadilah dia macam seorang yang mungkin nampak macam tak boleh kontrol marah, mungkin yang menyendiri dan sebagainya. Dan apabila perkara ini kalau dibiarkan, tidak ditangani dengan baik pada peringkat awal tu, dia boleh menjadi lebih serius. Jadi dia start dengan gangguan tidur, dia mungkin hilang minat, dia mungkin hilang selera makan, dan ada simptom-simptom atau gejala-gejala lain. Dan suka tak suka, akhirnya itulah macam dalam keadaan kesihatan mental atau penyakit mental ni yang paling ekstrim, kita bimbang macam bunuh diri ataupun perasaan ingin menamatkan riwayat diri sendirilah. Jadi ini dalam keadaan yang serius. Jadi kalau dilihat di sini di peringkat awal sebenarnya gangguan itu mungkin datang sekali-sekala, tetapi mungkin kalau ada rakan-rakan, ada saudara mara, benda tu macam boleh dikongsi dan berkurangan lah. Tetapi apabila masuk peringkat yang lebih serius penyakit tadi, dia susah nak hilang lah. Dia jumpa orang pun dia tak nak bercakap dah. Mungkin dia perubahan kelakuan tadilah. Jadi saya rasa yang paling sensitif ni orang yang tahu berkenaan dengan orang ni,
dia boleh nampak perubahan tu. Okey, kita cuba kongsi pengalaman Puan Anita sendiri bersama dengan Miasa. Apakah rakan-rakan Puan dan juga rakan-rakan di Miasa juga menghadapi perkara yang sama, terutamanya dari segi penambahan mereka yang mungkin dilihat sebagai mengalami masalah mental sebenarnya? Betul. Kalau kita lihat ya Encik Syarkawi, sebab tahun lepas pada bulan Oktober kita telah pun melancarkan talian krisis 24 jam 7 hari seminggu. Jadi daripada tahun 2020 sehingga 2021 kita melihat sebanyak lebih kurang 100,000 ya sebenarnya individu, yang 104,000 lah angka tepatnya, yang reach out ya kepada Miasa daripada segi panggilan, WhatsApp, social media, email dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu angka yang besar, hampir 2 hingga 3 kali lipat ganda pada tempoh yang sama pada tahun 2019 sebenarnya. Jadi kita melihat peningkatan itu mungkin pada tahun 2020 sebab pandemik baru berlaku. Kemudian pada waktu itu ialah NGO pun tak dapat orang kata beroperasi kan pada MCO pertama dan sebagainya. Tapi kemudiannya apabila kita dah beralih semua ke atas talian, kita dah membuat orang kata melancarkan telehealth, semua perkhidmatan Miasa berubah ke atas talian, dan daripada situ apabila kita dah wawarkan, ramai individu sebenarnya yang menelefon dan juga reach out kepada Miasa. Jadi ini apa yang kita lihat. Dan ini sebenarnya satu angka bagi saya ya sebagai sebuah badan NGO. We are stretched very thin Encik Syarkawi. Walaupun kami ada pasukan krisis, walaupun sukarelawan kami 1,000 lebih serata Malaysia, tapi sebenarnya kami tak mampu buat masa ni. Jadi sebab itu kita sangat seperti apa yang saya kongsikan dengan Prof Muhsin tadi, kita perlu perkasakan ahli keluarga, kita perlu perkasakan komuniti. Hanya dengan cara ni kita dapat orang kata membantu individu-individu di komuniti yang memerlukan bantuan, kerana bukan semua individu seperti apa yang Prof Muhsin katakan tadi. Kalau kita ada isu kesihatan mental, kita sebenarnya bukannya semua orang memerlukan intervensi klinikal ya. Kalau dia dapat bercakap dengan individu, dapat meluahkan apa yang mereka hadapi, bebanan ataupun tekanan, mungkin mereka dapat pergi ke intervensi lainnya, contohnya terapi seni ke, terapi spiritual ke, dapat duduk di dalam orang kata kumpulan sokongan dan sebagainya. Itu sahaja mampu orang kata untuk mengurangkan bebanan dan tekanan yang mereka lalui, dan mungkin tidak perlu pun menjadi suatu penyakit yang serius contohnya. Jadi bagi saya pemerkasaan komuniti ini penting, insyaAllah. Okey, bagi pihak Prof sendiri, Prof lah, kalau ada individu yang datang berjumpa dengan Prof dalam keadaan seperti apa yang disebut oleh Puan Anita tadi, ada masalah dari segi mental mereka, pemikiran mereka yang sudah tidak stabil dan sebagainya, jenis rawatan bagaimana sebenarnya yang akan Prof berikan? Ini bagus juga soalan tu. Pengalaman di klinik lah bila kita merawat pesakit. Jadi langkah pertama adalah mereka perlu didengari. Okay, we need to listen, active listening. Kita kena mendengar dengan attentif, dengan sebaiknya. Jadi proses ni agak memenatkan jugalah. Macam kita di klinik, kita dah biasa memang langkah pertama kita kena mendengar. Kerana kalau kita tak mendengar, kita tak akan faham apa yang dilalui. Jadi mendengar kena pendengar tu biasanya kalau ada konteks hospital macam saya, kena terapis lah. Jadi ataupun pendengar tu boleh jadi rakan taulan, boleh lagi macam kata tadi, kalau kita perkasa komuniti, seorang yang sukarelawan dan sebagainya. Jadi kita pertama mendengar, daripada mendengar tu akan develop, insya-Allah kita akan rasa empathy. Rasa empathy ni maksudnya kita memahami apa yang kita dengari dari perspektif orang yang mengalami, bukan saya, bukan orang yang kita ni kan. Itu kadang-kadang silap kita ni, bila kita mendengar, kita buat satu conclusion ikut kita sebagai pendengar. Jadi itu kadang silap. Kita kena kalau kita tak begitu faham, kita kena mengesahkan ataupun acknowledge apa yang dilalui, sebab ini skill atau kemahiran kita mendengar. Sebab kalau kadang-kadang kita ni terlalu imposing our opinion to others. Kita menekankan pendapat mengikut apa yang kita alami. Jadi ini kadang-kadang menyebabkan orang yang bercakap tu, dia kata orang ni bukan faham, orang ni bukan memahami. Jadi kita kena cuba empathy, memahami seperti orang yang dilalui. Put yourself at the shoes of the person who actually suffering. Dan of course satu lagi elemen orang yang mendengar ni, dia tak boleh judgement. Dia jangan menghukum.
kita ni itu yang saya perhati juga, kadang-kadang banyak juga dalam masyarakat kita mudah mudah menghukum, pantas sangat kita membuat menghukum. Kadang-kadang cerita tak penuh lagi kita buat satu konklusi rumusan. Jadi ini saya rasa elemen-elemen penting dalam sebelum kita kata ada terapi khusus tadi, macam contoh kata terapi seni ke ataupun biasanya kita ada juga kumpulan sokongan. Betul. Maknanya berkongsi pengalaman ataupun kesukaran. Jadi bila berkongsi kesukaran, macam saya mungkin sebagai terapis, mungkin pengalaman saya lain lah, maknanya saya bukan sebagai pesakit, tapi bila kumpulan sokongan, mereka yang mengalami akan bertukar-tukar pandangan dan mempelajari daripada perspektif yang sama, level yang sama. Betul. Jadi ini juga elemen yang penting. Dan of course satu lagi elemen, kadang-kadang kenapa timbulnya konflik, ada permasalahan lah. Saya boleh list yang paling ketara saya kumpulkan. Contohnya masalah sekarang ni, masalah kewangan mungkin satu masalah yang utama. Besar, kan. Betul. Jadi ubat saja memang kita ada bagi rawatan ubat jika perlu, tapi macam kalau ada masalah kewangan, masalah tu kena diolah dengan baik. Contohnya saya nampak macam masalah kewangan kita di kat Malaysia ni kena ada financial literacy. Kita ada kena celik kewangan, kan. Kemudian masalah hubungan, interpersonal relationship, masalah kekeluargaan, miscommunication, husband wife ataupun dengan rakan-rakan, ini pun boleh jadi. Lagi satu sumber, kadang-kadang tempat kerja pun boleh jadi juga tekanan. Jadi saya boleh katalah 3 yang saya cakap tadi mewakili masalah yang saya temui di kalangan masyarakat. Saya boleh kata 80-90% daripada mereka yang datang, saya kata macam dah serius lah, dia datang hospital tu biasa serius. Sebab biasanya langkah pertama, saya rasa majoriti boleh bercakap dengan MIANSA ataupun mana-mana badan NGO yang menyediakan perkhidmatan tele sokongan dan sebagainya. Tapi datang hospital tu yang serius, yang kadang-kadang mereka perlu lebih khusus dalam proses perawatan. Dan of course kalau teruk sangat, kita terpaksa menggunakan ubat-ubatan yang kita ada lah. Itulah kalau biasanya ketenangan lah, menenangkan, mengurangkan dia punya tekanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kalau kita bagi rawatan secara komprehensif yang saya kata tadi, mereka ni boleh keluar, macam yang ada kesukaran disebabkan hilang pekerjaan contohnya, ataupun musibah banjir baru-baru ni. Saya rasa tak ramai yang sampai ke tahap itu, tetapi ramai yang mengalami masalah gangguan kesihatan mental tadi. Tapi kalau dibiarkan tanpa ditangani, dia boleh menjurus kepada masalah yang lebih serius. Kalau dibiarkan, itu sesuatu juga sebelum Puan Anita berkongsi pandangan. Kalaulah begitu situasi yang berlaku, Puan, siapa yang sepatutnya memainkan peranan dalam menangani isu seperti ini? Dia sebenarnya, Encik Syakari, kalau pendapat saya, kalau pendapat saya, semua pihak ada peranan masing-masing. Jadi kalau semua pihak memainkan peranan dengan baik, secara menyeluruh, secara holistik, kita dapat membantu mereka yang orang kata dilanda kesusahan, ada orang kata isu-isu kesihatan mental ataupun penyakit mental. Jadi peranan yang dipertanggungjawabkan itulah yang kita perlu mainkan dengan sebaik-baiknya. Bagi saya itu yang paling penting. Tapi semua pihak ada peranan, sudah tentu. Jadi tadi saya cuma nak tambah, salah satu apa yang saya lihat daripada mereka, individu-individu yang datang ke MIASA, daripada cerita-cerita yang kami dengari, pejuang-pejuang sendiri berkongsi kepada kami, sebenarnya saya melihat faktor pelindung yang utama sebenarnya adalah sokongan. Kalau individu tersebut mempunyai sokongan yang baik, tidak kira daripada ahli keluarga, rakan-rakan kerja, pakar-pakar dan sebagainya, untuk mereka melalui proses penyembuhan dengan efektif, itu sangat berkesan sebenarnya. Jadi bagi saya, kalau kita ni ada satu je individu yang boleh
bantu kita melalui proses penyembuhan kita, insya-Allah kita dapat melalui orang kata proses itu dengan baik. Selain daripada sokongan, barangkali Prof, bagaimana sebenarnya untuk seseorang itu mengumpulkan kekuatan diri mereka sendiri dalam menghadapi situasi seperti ini, Prof? Betul. Ini cabaran lah juga kalau dilihatkan untuk nak mengatasi masalah. Dia lihat balik kepada keadaan asas tadi. Kalau dia gangguan kesihatan mental, mungkin dia kena lihat balik ke dalam dirinya, di mana ruang kekuatan diri dia yang boleh di orang kata capitalize kan lah. Dan juga ada satu istilah yang kita guna pasal mental health ni, kita sebut resilient factor. Resilient ni maksudnya kekuatan individu ni untuk menempuh cabaran-cabaran. Contohnya dia mungkin ada resilient factornya, dia ni biasanya seorang yang positif. Dia mungkin, yalah, kadang-kadang bila kita stres sangat, kita hanya berfikir kita akan nampak gambaran gelap yang negatif. Tetapi cuba contohnya kita list up apa yang good about ourselves. Contohnya apa strength kita. Mungkin itu akan menterjemahkan apa yang difikirkan dan dia akan defeat yang negative thinking tadi. Betul. Jadi itu satu daripada kaedah cara macam orang kata macam muhasabah dekat diri lah juga. Betul. Dan tidak dapat tidak, saya rasa secara peribadi agak suka sokongan tu penting, sebab faktor sokongan persekitaran. Jadi kalau resilient tadi individual factor, tapi community factor tu penting. Dan yalah, kalau kita lihat macam kata keluarga kan, konsep kekeluargaan, susah sama susah, senang sama senang. Saya rasa itu dapat memperkuatkan proses terapi dalam masyarakat secara keseluruhannya. Sebab ialah kalau kita lihat siapa yang musibah banjir contohnya kan, di Ulu Langat lah, di Seri Muda kan, kekuatan saling membantu, saling memperkuatkan satu sama lain adalah penting. Dan macam saya kata tadi juga, kalau macam terapi sokongan, terapi ni dah macam bunyi macam penyakit, tapi sebenarnya proses tu, kalau kita menghadapi musibah macam banjir atau COVID pun sekalipun, benda ni dapat membantu, situasi ni dapat membantu mempertingkatkan daya tahan komuniti itu sendiri. Jadi kena proses duduk semeja. Mungkin dalam grup dia tak boleh besar macam tu, biasanya grup 15 orang. Jadi apa yang dilalui dan bertukar pandangan dengan kejiranan kita. Lagi satu tu dia bercakap kenaan dengan apa dilalui, macam mana dia menangani. Jadi dia mempelajari satu sama lain. Dia ada banyak proses di situ. Pertama, kita dapat luahkan apa yang terpendam. Betul. Keduanya, kita dapat saling bertukar-tukar fikiran. Dan ini saya rasa sikit sebanyak dah dapat membantu memperkasakan untuk masyarakat setempat tu sendiri. Jadi tapi siapa yang nak buat apa dipanggil platform ini, itu cabarannya. Kita macam nak serah pada NGO sahaja, kadang-kadang sukar benda ni kan. Jadi saya nampak ada juga peranan-peranan yang penting. Contohnya itulah, saya rasa bila kita lihat macam musibah banjir, 2-3 jam pertama kita nampak keselamatan adalah isu utama. Macam takut apa lemas lah sebagainya kan. Jadi bomber, polis, mungkin tentera pun ada kena kan. Tapi mungkin dalam masa, yalah, peranan tu mungkin tak jelas pada peringkat beberapa jam pertama, tapi kemudiannya contohnya saya nampak ada peranan macam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini nak jaga kebajikan ahli masyarakat. Jadi mereka sepatutnya saya rasa dalam hari kedua turun padang cari checklist, rumah ni dia tak cukup makanan, sebab keperluan asas ni penting. Kalau keperluan asas sendiri tidak cukup, keperluan asas kita sebut pasal makanan, keselamatan, tempat tinggal. Bila kita terancam, confirm akan orang tu menjadi stres, tertekan. Jadi peringkat awal ni kita kena intercept, kena tangani. Jadi kalau checklist, dia ni tak cukup pakaian, dia ni
mungkin tak cukup makanan. Jadi ada bantuan cepat. Jadi saya nampak di sini boleh diperbaiki lagi keadaan itu. Koordinasi. Yalah, lebih besar lagi adalah koordinasi. Tapi betul. Saya rasa ada macam macam Jabatan Kebajikan ada role amat besar di sini. Dia bukan passive role tapi active role. Saya nampak yang mungkin 1 jam 2 jam pertama itu ada contohnya macam bomba cepat turun sebab bomba ada KPI dia sendiri yang saya difahamkan dalam masa berapa minit pertama dia kena sampai di tempat disaster tu. Kita akan sama lagi Prof. Saya juga nak berkongsi pengalaman Puan Anita sendirilah. Sorry to bring up this issue sebenarnya Puan Anita. Saya tahu Anita juga pernah menghadapi masalah ini sebenarnya. Tetapi kemudiannya dengan kekuatan yang ada dalam diri Anita sendiri telah berjaya sebenarnya mengatasinya dan sekarang ini alhamdulillah sudah pun diangkat sebagai presiden dan juga pengasas kepada MIASA itu sendiri. Jadi apa yang Puan ingin sampaikan sebenarnya? Bagaimana nak melahirkan kekuatan itu supaya ianya akhirnya kita berada di kedudukan yang berjaya sebenarnya mengatasi masalah ini. Betul. Terima kasih Encik Syarkawi. Sebenarnya soalan yang sangat baik dan sangat penting untuk kita berkongsi Sebab apa yang Prof Muhsin kongsikan tadi, resilience ini adalah daya tahan Tapi ketahanan ni adalah sesuatu yang biasa. Semua individu ada resiliensi. Tetapi sebenarnya apa yang diperlukan adalah willpower, kekuatan kehendak itu sendiri yang Encik Syarkawi, dan willpower ni bukan sesuatu yang kita perlukan pada setiap masa. Jadi apa yang berlaku apabila saya 8-9 tahun yang lepas dalam keadaan yang sangat teruk, tidak dapat orang kata melihat jalan keluar, tidak tahu bagaimana nak keluar orang kata daripada kegelapan yang saya alami pada waktu itu. Dan kemudian apa yang berlaku apabila kita setiap hari dalam keadaan yang sukar kadang-kadang nak bernafas pun susah. Saya hilang fungsi dalam kehidupan pada waktu itu. Jadi lama-lama tu saya mempelajari satu pasal simptom-simptom saya, tetapi keduanya saya mempelajari bahawa tidak ada insan yang boleh membantu saya untuk keluar kecuali diri saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ willpower itu hadir sebenarnya. Dan bagaimana willpower itu hadir adalah dengan hadirnya perasaan marah yang amat sangat. Dan perasaan marah ini bukan terhadap sesiapa tetapi terhadap penyakit mental itu sendiri yang membuatkan saya ni tidak dapat berfungsi. Jadi itu sebenarnya yang perlu hadir, kekuatan semangat itu. Tetapi pada awalnya saya menumpang kekuatan semangat suami saya, menumpang kekuatan semangat ibu dan juga anak-anak sebenarnya. Dan daripada situ apabila saya dah boleh orang kata berdiri dengan kaki sendiri, itulah kekuatan itu mulai orang kata hadir sebenarnya. Daripada situ saya melangkah ke proses penyembuhan. Jadi itu sebenarnya Encik Syarkawi, Prof Muhsin, satu perjuangan yang amat sukar. Walaupun mungkin bunyinya mudah, tetapi saya juga melalui rock bottoms yang banyak sebelum saya berjaya mendapat kekuatan semangat itu sendiri. Alhamdulillah. Baik, menarik perbincangan kita setakat ini dan saya pasti banyak lagi persoalan-persoalan yang saya akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap.
Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai... Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang bangkit kawal emosi yang terjejas. Kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio, Puan Anita Abu Bakar, Presiden dan Pengasas Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental ataupun MIAS. Dan kita juga masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, iaitu pakar perunding kanan Sekretari di Universiti Malaya. Baik, Prof, satu lagi isu jugalah yang ingin kita kongsikan bersama dengan Prof dan Puan Anita juga boleh menambah nanti, ialah mungkin kalau kita lihat dengan apa yang berlaku, pandemik COVID-19 itu masih lagi kita hadapi sebenarnya, dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih cemerlang sebenarnya. Dan bila berlaku pula bencana banjir, ini pun bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Bila kita cakap tentang banjir besar ini, 2014 kita pernah menghadapi satu banjir yang cukup serius, terutamanya di Kelantan. Betul. Jadi sudah pasti kita sudah boleh belajar daripada situasi yang berlaku. Tetapi kepada orang ramai sendiri, kepada masyarakat rakyat Malaysia yang berada di kawasan yang tidak pernah menghadapi bencana banjir misalnya, apakah itu satu kejutan yang luar biasa sehingga memberikan impak ataupun kesan yang cukup serius dalam fikiran dan juga pergerakan mereka sebenarnya? Saya lihat sebab persediaan kesihatan mental ni skopnya lebih besar lah. Maknanya kalau boleh kita melihat punca dia, contohnya macam kejadian musibah ni lah, sama ada kita boleh elakkan ke atau tak. Sebab bila disaster tu berlaku, musibah ni berlaku, dia akan memberi kesan macam saya kata tadi lah, acute dan kronik, dan yang jangka masa panjang. Jadi kalau dilihat kejutan tu, memanglah dia satu benda yang macam agak terkejut. Sebab kali ini dia jadi bukan banjir kilat, sebab kita dah biasa dengar pasal banjir kilat ini selalu. Jadi kita kata tak apa, banjir kilat ini tak akan menjadi lebih serius. Jadi saya rasa ini satu daripada contoh lah, dan saya selalu melihat ini permasalahan ramai di kalangan rakyat kita kan. Dari segi ini budaya kita tidak mengambil safety first, kita tak fikir, kita bukan utamakan keselamatan kita. Kita lihat, memang kita boleh lihat banjir ni satu daripada contoh, tapi kita lihat hari-hari contohnya kemalangan, macam mana ianya boleh berlaku. Kemalangan jalan raya kita antara yang tertinggi menyebabkan kematian. Jadi tak pakai helmet dekat kampung, anak-anak tak pakai helmet, tak ada siapa pun tegur. Yang selain pada itu macam role model, ibu bapa pun kadang-kadang ambil tak endah. Jadi anak ni akan jadi macam itu juga. Jadi saya rasa budaya kita, contohnya tadi bila sebut pasal konteks banjir, saya dah bagi contoh tadi lah, banjir selalu berlaku tapi kata tak apa, tak ada perkara, tak akan jadi serius. Tapi akhirnya dalam banyak-banyak kali jadi dia menjadi lebih serius. Jadi sebenarnya kita kena tukar sikit mentaliti kita, corak pemikiran kita, supaya kita mengutamakan apa boleh berlaku, risiko-risiko masa depan. Jadi kita ambil kisah kita mungkin di situ kita utamakan dalam perbincangan kita daripada perbincangan yang mungkin orang kata distracted lah daripada fokus kita, prioriti kita. Jadi keselamatan ni penting untuk anak kita, untuk kesejahteraan negara contohnya kan. Jadi contohnya macam banjir tadi, COVID pun kita kena ambil serius. Contohnya kita takut sekarang ni Omicron mungkin merebak balik, dan dia akan boleh mengancam kalau kita, orang kata macam COVID fatigue. Maknanya kita dah tak apalah, tak kisahlah, jadi kita duduk balik ikut tak ada SOP, dan mungkin kita melanggar saranan-saranan sebagainya. Jadi pertama kita kena tukar pembudayaan kita. Itu memang saya perhati Malaysia memerlukan, rakyat Malaysia perlukan itu, bukan saja dalam konteks banjir atau COVID. Memang kita ada masalah macam accident tadi, dan selain daripada itu kita kena ibu bapa contohnya kena bagi contoh yang baiklah untuk anak. Jadi
Jadi bila anak tu lihat ibu bapa mereka ambil kisah, mereka akan menjadi mengikut tata budaya yang ditonjolkan. Dan apabila dilihat juga dalam konteks pada masa kejadian tersebut, contohnya banjir yang berlaku tu tadi, yang sampai meragut nyawa, antara yang tertinggi juga yang saya pernah dengar seumur hidup saya lah kan. Mungkin dulu-dulu lain, tapi mungkin lebih ramai, tapi dia menunjukkan dia amat serius kejadian tu. Dan saya rasa mungkin memberi amaran kepada penduduk, contohnya kaedah. Kita banyak teknologi dah sekarang ni, SMS boleh hantar cara lokal contohnya kan. Apabila sebelum tanda-tanda hujan lebat sangat tu dihantar amaran contohnya kan. Jadi rakyat lebih bersedia, dan pihak-pihak berkuasa, autoriti juga boleh bersedia membantu dengan koordinasi yang baik. Jadi ini semua dapat mengelak daripada tekanan ataupun gangguan kesihatan mental tadi. Kalau dibiarkan ianya berlaku, hilang kerja, hilang nyawa, dia akan menjadi lebih serius. Jadi kita kena tengok tu. Okey, satu lagi isu juga apa ni Puan Anita. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, bila kita bercakap tentang kesihatan mental dan juga emosi, sebenarnya dia bukan saja dia terkena kepada orang-orang yang dianggap dewasa, tetapi kanak-kanak juga dilihat kalau tidak diberi suatu pendekatan yang positif, mereka juga mungkin malah sudah ada contoh-contoh bagaimana dia dah tak peduli tentang makan, tidur, ketagih gadget dan games dan sebagainya. Jadi bagaimana nak melihat isu ini supaya ianya tidak memberikan kesan-kesan yang negatif, terutamanya bila kita bercakap tentang kekuatan emosi dan mental. Sebenarnya kalau kita melihat kepada kanak-kanak yang Cik Syarkawi, kita perlu berikan perhatian sebab kita ada faktor risiko yang tinggi sebenarnya, sebab kita ada pandemik COVID-19, kita ada pandemik kesihatan mental juga sedang berlaku, kemudian kita ada bencana alam seperti ini. Jadi faktor-faktor risiko itu banyak, faktor-faktor penyumbang juga banyak sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kepada kanak-kanak, mereka ini belum lagi matang daripada segi emosi, juga mereka tidak ada, orang kata belum pandai lagi untuk mengawal orang kata daripada segi self-regulation itu sendiri. Jadi kalau kita memberikan pendedahan kepada gadget awal, sebab sebenarnya habit ini diinstil oleh ibu bapa sendiri. Sebab daripada kecil kan kita dah bagi pendedahan kepada tablet, kepada orang kata YouTube, kepada TV dan sebagainya. Jadi sudah tentu kanak-kanak ni apabila belum lagi mahir untuk mengawal self-regulation itu, maka sudah tentu komponen ketagihan itu akan berlaku. Jadi lama kelamaan mereka juga boleh ada, orang kata, impak daripada segi kelakuan ataupun tingkah laku itu sendiri. Mungkin kalau dah tak dapat gadget, jadi tantrum, mungkin marah, mungkin orang kata moody dan sebagainya. Jadi ini penting sebenarnya sebagai ibu bapa untuk memberikan perhatian, kerana bagi 6 tahun yang pertama, di sinilah berlakunya perkembangan kanak-kanak kan, sensory, motor, cognitive, language, social, emotional, orang kata development dan sebagainya. Jadi ini perlu diberi perhatian. Dan satu lagi kalau saya boleh tambah, tadi Prof Muhsin dah banyak memberitahu tentang isu kesihatan mental dan penyakit mental, tetapi di kalangan kanak-kanak biasanya mereka contohnya tak nak pergi sekolah, jadi ibu bapa kata malas, mungkin mereka kerap demam, sakit kepala, sakit perut dan sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah manifestasi isu-isu kesihatan mental yang menjadi fizikal sebenarnya. Jadi ada simptom-simptom fizikal juga yang boleh berlaku. Jadi biasanya sebagai ibu bapa kita kata, ni anak saya ni tak tahulah kenapa selalu je sakit, malas ni pergi sekolah, tak nak buat ni, tak nak buat tu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu adalah isu-isu ataupun tanda-tanda kesihatan mental di awal. Jadi kalau kita tidak tangani dengan segera, boleh menjadi lebih serius. Dan di Miasa sendiri, Encik Syarkawi, Prof Muhsin, dalam tempoh pandemik ni banyak sebenarnya budak-budak dari antara 12 hingga 14 tahun ni, remaja ni, yang hadir ke Miasa kerana sudah pun bukan saja mempunyai isu kemurungan, anxiety, kebimbangan, tetapi sudah pun ada pemikiran untuk mengakhiri kehidupan, suicidal thoughts,
dan kita melihat peningkatan sebenarnya, dan ini sebenarnya sangat membimbangkan pihak MIASA. Prof barangkali ingin menambah tentang isu ni, Prof. Sikit saya nak menambah pasal gadget tu tadi. Sebenarnya kalau mengikut recommendation saranan WHO, sebab di satu pada antara negara yang banyak isu ketagihan internet ni macam China, Korea contohnya, macam di China sampai 13% golongan remaja ada masalah ketagihan internet. So yang banyak penetration. Betul. Jadi isu dia dekat sini macam contohnya umur 2 tahun ke bawah, dia tak recommend tunjuk gadget sebab dia boleh merosakkan mata dan sebagainya cara fizikal. Dan antara umur 2 kalau untuk tujuan education sampai umur sekolah rendah contohnya, tak lebih pada 2 jam satu hari. Betul. Dengan guided by the parents. Bukan parents bagi saja dekat anak tu suruh tengok. Sebab kita lihat, saya perhatian juga, amat biasa. Pergi kedai makan, anak bagi duduk diam, buka. Saya terpaksa komen di sini. Saya rasa itu bukan satu kaedah bagus. Sebab itu memang nampak mudah short term. Tapi jangka masa panjang dia merosakkan kanak-kanak itu. Dan dalam internet, kalau dia bersendirian, tahu je lah macam-macam boleh, benda violent boleh berlaku dalam itu. Ada pengaruh-pengaruh seksual yang tak perlu. Dan ini pasal internet isu tadi. Jadi ini kesedaran harus ada di kalangan ibu bapa lah, parenting ni. Dan kalau pasal kejadian suicidal atau membunuh diri ni ataupun keinginan, perkara ni memang macam hari tu ada sekali statistik polis menunjukkan angkanya meningkat, dan peningkatan tu macam Puan Anita cakap dah, golongan remaja. Jadi sebenarnya kita boleh lihat juga kalau macam di konteks tempat saya kerja contohnya kan, suicidal ideation, dia berfikir suicidal, kadang-kadang dia ada plan. Jadi alhamdulillah yang mereka datang awal ke hospital, kecemasan. Tapi ada juga yang tak, not come to the picture. Jadi sama ada mereka kalau dia call MIASA, insyaAllah hopefully okey lah. Tapi ada takut yang dia keputusan dia menamatkan riwayat dia. Dan isu dia di sini, kita punya capture of statistik suicide ni kadang-kadang agak tidak jelas. Sebab kadang-kadang kita kata kematian mengejut. Dia tak ada unsur-unsur jenayah. Jadi dia tak akan masuk ke statistik suicide dan tak akan disiasat seterusnya. Ini banyak isu, lebih kena satu sesi macam ini untuk kita bincang pasal isu pasal kenapa kita capture. Dan recently kita buat decriminalization of suicide. Ini timely sebab kita tak boleh menjenayahkan kesihatan. Ini sebenarnya Suicide Act ni adalah berkaitan kesihatan mental atau penyakit mental. Jadi kenapa perlu dihukum penjara contohnya 2 tahun, duduk dalam penjara? Sebenarnya mengikut research, dalam penjara itu kadar bunuh diri adalah lebih tinggi lagi. Ini bukan Malaysia, ini seluruh dunia. Jadi hukuman kanun kesesaan 309 itu akan menjuruskan risiko lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya isu-isu yang kena diulas apabila kita bercakap pasal isu kesihatan mental, penyakit mental yang berkesudahan merisikokan seseorang untuk membunuh diri. Betul. Jadi kena disiasat, kena dapat statistik yang lebih tepat, baru kita tahu measure kita apa kita kena buat. Bagaimana Puan Anita untuk mendidik masyarakat sebenarnya untuk memberi sokongan kepada golongan ini sebenarnya? Mereka sedang mengalami masalah kesihatan mental. Ya, kesihatan mental ini sendiri. Masa Puan sendiri, apakah Puan mendapat support yang mencukupi daripada rakan-rakan, daripada masyarakat, ataupun kadang-kadang yalah, masyarakat kita ini bila melihat mereka yang ada masalah mental ini dilihat dengan begitu sinis, dikatakan biarlah dia tak salah, tolong dia. Jadi macam mana nak mengubah pandangan masyarakat ini? Betul, soalan yang baik Encik Syarkawi. Sebenarnya yang pertama adalah kita perlu menimba ilmu. Kerana hanya dengan kita menimba ilmu lah kita dapat memahami kenapa orang yang tersayang bertindak sedemikian ataupun mempunyai pemikiran-pemikiran begitu.
Jadi apa yang saya lihat daripada banyak sebenarnya orang kata kempen-kempen kesedaran, mungkin program-program yang dilaksanakan tidak kira daripada NGO, pakar-pakar dan sebagainya, di mana mungkin literasi kesihatan mental itu sudah pun orang kata meningkat, ya, dah bertambah baik. Tetapi akhirnya bagaimana kita nak translate kepada a change in behaviour, kepada action? Adakah sekarang ni kita membuat perbincangan hari ini kepada mereka yang menonton, kita rasa okey, kami lebih faham Puan Anita, kami lebih faham Prof Muhsin, tetapi kalau kita melihat rakan kita melihat ahli keluarga distigmakan, didiskriminasikan, adakah kita akan berdiam diri ataupun adakah kita akan bersuara? Jadi ini apa yang kita belum lagi melihat this component sebenarnya, Encik Syarkawi. Jadi this remains to be seen. Pada pendapat saya, apa yang berlaku sebenarnya adalah stigma sangat menebal. Jadi sebab tu saya selalu katakan stigma ni adalah racun sebenarnya, kerana apabila stigma ini hadir, sukar untuk individu yang ada isu kesihatan mental ataupun penyakit mental itu sendiri keluar untuk mendapatkan bantuan dan rawatan, kerana sudah tentu individu itu malu, sudah tentu dia takut. Sama juga seperti saya 8-9 tahun yang lalu, saya malu, Encik Syarkawi, sebab saya seorang individu, ialah saya bekerja di corporate, orang nampak saya orang yang keyakinan tinggi, ekstrovert dan sebagainya. Tiba-tiba saya dapat penyakit mental dan saya terus orang kata isolate diri. Saya dah tak mampu untuk hilang fungsi dalam kehidupan, itu satu. Tapi sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, untuk berdikari, tak boleh nak bercakap dengan orang lain dan sebagainya. Jadi walaupun saya ada sahabat-sahabat yang reach out kepada saya tak sambut sebenarnya, sebab saya malu, saya takut pada waktu dan ketika itu. Jadi saya pun memerlukan orang kata waktu untuk saya menerima bahawa bukannya mudah, Encik Syarkawi, untuk kita pergi berjumpa pakar memberitahu Encik Syarkawi ada penyakit mental. Kita tahu stigma tinggi, kita tahu kemungkinan untuk didiskriminasikan tinggi, kemungkinan orang nak berkawan pun orang tak nak, orang takut dengan kita, orang rasa mempunyai persepsi bahawa kita ni gila, tak siuman, mungkin kurang solat, ya, mungkin orang kata weak will dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa ini adalah persepsi masyarakat secara umum. Jadi sudah tentu kita malu, sudah tentu kita takut. Sorry to ask this question, Puan Anita, daripada pengalaman Puan Anita jugalah, ketika mengalami masalah itu sebenarnya, apa yang mengakibatkan, apa yang bermain dalam pemikiran Puan Anita ketika itu sebenarnya? Ketika itu saya berasa sangat takut, saya berasa sangat keliru. Sebab dia macam ni tau, dalam otak dan pemikiran kita, dia berserabut, Encik Syarkawi. Dia pelbagai perkara yang bermain di minda kita, tetapi bila kita nak meluahkan tu, kita tidak tahu caranya. Dan kita juga tahu bahawa kalau kita meluahkan, orang tidak akan faham sebenarnya. Sebab saya pernah normal dulu kan, jadi saya pun ada juga persepsi begitu, sebab ialah dulu kurang pendedahan. Kalau kita bercakap tentang 10 tahun dulu, mana ada poster ada penyakit mental, berasa ada gangguan emosi, ada isu kesihatan mental, telefonlah talian ini. Mana ada perkara poster-poster begitu. Jadi sudah tentu sangat suka Encik Syarkawi pada waktu itu. Jadi bagi saya, sokongan saya kuat sebab ibu, suami, anak-anak dan ada beberapa sahabat baik saya setiap hari WhatsApp saya. Hari ni how are you? Jom hari ni pergi mana? Jadi ini saya seperti bayi, ya, pada waktu itu, Prof Muhsin. Saya perlukan orang lain untuk memberitahu saya, okey, hari ni buat apa? Jadi itu yang berlaku. Jadi saya bayangkan individu yang a corporate person, kemudian mendapat penyakit mental, Allah uji dengan penyakit mental, saya jatuh memang tersungkur pada waktu itu, tidak dapat berfungsi, hilang fungsi dalam kehidupan. Jadi sebab tu saya selalu katakan bahawa ialah kalimah la haula wala quwata illa billah itu benar, sebab tanpa Allah, tanpa kekuatan Allah itu sudah tentu tiada saya sebenarnya. Baik, Prof, tip bagi mengawal masalah mental dan emosi ini daripada pengalaman Prof. Memang kalau ikut perubatannya, preventive is better than cure, kan? Kalau kita boleh cegah, kita cegah, itu yang terbaik. Jadi prinsip ni terpakai pada kesihatan mental juga. Kita kalau boleh kita nak prevent. Jadi saya selalu bercakap berkenaan bila sebut apa, sebab dia macam-macam, lain orang lain tips dia lah. Tapi saya selalu ada satu kaedah kita panggil positive psychology yang saya selalu wawarkan pada orang, positive psychology. Jadi positive psychology ni saya antara lain kita tanamkan elemen-elemen positif dalam diri kita. Jadi
ada beberapa elemen dekat sini lah. Contohnya kita show appreciation pada orang. Jadi jadikan habit benda tu kan. Bukan sekali buat dia mungkin tak ada impact, tapi Betul. kalau dijadikan tabiat kita, dia mungkin membantu. Jadi kita show appreciation. Kemudian kalau kita bercakap dengan orang, kita tak judge orang tu straight away, kita selidik dulu. Yalah, dengan era social media ni, tengoklah berapa banyak orang suka melontarkan benda negatif kan. Kadang-kadang yang dia upload pun banyak benda-benda yang negatif. Jadi bukan sharing the positif, yang negatif. Kemudian kita kena mungkin antara lain juga kita membantu orang, altruism. Maknanya kalau ada orang dalam kesukaran, kita bantu, jadi kita rasa menghargai dan sebagainya kan. Selain daripada itu juga kita mungkin macam exercise adalah satu benda yang baik. Ini tips yang saya cakap secara praktikal lah. Sebab memang ada evidence menunjukkan kalau kita membuat exercise dalam 2 jam dalam minimum setiap minggu, dia membantu kita mencegah tekanan. Sebab bila kita exercise, badan kita secara biologi kita ada hormon. Jadi hormon tu menyebabkan kalau kita stres, dia akan, orang kata, compensate balik lah yang stres. Jadi kalau kita stres sikit-sikit, dia boleh balance balik, dia cancel out. Tapi dan selain daripada itu, of course, kita sebagai manusia ni, kita social being, bukan individual. Kita kena interact dengan people. Kita kena kalau kita berkomunikasi tu secara efektif, dan kita kena membantu satu sama lain dalam keadaan ini. Jadi tadi saya bagi example daripada peringkat individu sehinggalah peringkat komuniti lah, untuk mencegah kita terjerumus menjadi mendapat gangguan kesihatan mental dan sebagainya. Dan saya nak tekankan sikit tadi pasal stigma. Inilah sebenarnya cabaran utama. Sebab bila disebut pasal stigma ni, kita ada kes yang mana mereka takut nak datang hospital. Sebab kalau datang hospital akan dicop, bila pergi kerja dah di label. Dia ni jumpa psikiatris, dia ni jumpa kaunselor. Jadi kalau dia dah jadi bias, jadi potensi dia dah terhakis. Dan yalah, yang paling ekstrim sekali contoh dari segi ada diskriminasi ni, contohnya ialah health insurance, medical insurance. Dia tak cover penyakit macam kemurungan dan sebagainya, sedangkan penyakit ni ada penyakit-penyakit biasalah. Baru-baru ni lah baru ada sedikit perkembangan positif ya, tapi kita kena lebih ke depan lagi lah, sebab negara lain semua dah yang negara maju saya maksudkan cover pasal mental illness ini. Jadi ini antara kenapa orang tak nak mendapat rawatan tadi, sedangkan perlu mendapat rawatan semasa ianya belum menjadi serius lagi. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Puan Anita. Mungkin Puan juga ada pesanan, ada seruan sebenarnya. Dan ialah setiap penyakit itu ada ubatnya, tetapi ianya harus bermula daripada dalam diri kita sendirilah, dan Puan Anita sendiri pun telah mengalaminya. Jadi mungkin Puan juga ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka yang sedang menghadapi masalah emosi dan juga mental yang terjejas ini. Betul. Okey, jadi pertamanya yang paling penting untuk kita fahami adalah apa sahaja penyakit mental yang kita hadapi, kita boleh sembuh, kita mampu sembuh sebenarnya, insya-Allah. Dan yang paling penting juga, banyakkan sokongan di sekeliling kita, bukan sahaja individu ya, ahli keluarga, sahabat dan sebagainya, tapi juga sokongan daripada bentuk-bentuk perkhidmatannya. Mungkin macam kalau di Miasa kita ada contoh ya, spiritual therapy, terapi rohani, kita ada terapi seni, kita ada terapi menari. Paling baru kita akan memperkenalkan performing arts ya, kita ada buat drama. Jadi apa yang Miasa cuba lakukan adalah kita nak mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan ataupun satu solusi di mana setiap individu yang datang ada sesuatu buat mereka. Jadi mereka tidak pulang tangan kosong. Jadi di Miasa kita juga ada program sokongan pekerjaan. Jadi seperti Prof Musin cakap tadi, stigma tinggi kan. Jadi untuk individu nak sustain pekerjaan kadang-kala menjadi satu cabaran kalau stigma itu tinggi, kalau didiskriminasikan dan sebagainya. Jadi boleh hadir ke Miasa dan kita boleh bantu, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, sayang sekali masa kita dah pun di penghujung sebenarnya.
Prof ya. Walaupun saya nak bagi peluang sebenarnya kepada Prof juga untuk menyampaikan soalan. Tapi insya-Allah Prof kita akan duduk lagi untuk bercakap tentang isu ini. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Prof Madia, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, dan tentunya terima kasih kepada Puan Anita Abu Bakar kerana sudi bersama dengan kita. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan sebenarnya yang dapat kita kongsikan bersama-sama dengan kedua-dua tetamu ini, dan kita harap ianya akan memberi manfaat yang cukup berharga sebenarnya kepada anda. Dan jangan lupa, memanglah ini satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya. Kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19, dan jangan lupa patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan dengar selalu pesanan yang kami sampaikan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Dan kepada mereka yang sedang menghadapi bencana banjir lagi ketika ini, berhati-hatilah dan pastikan bahawa anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jadi terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.